Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bincangkan masih lagi bab 6 iaitu latihan formatif 6.3 iaitu pembentukan imej oleh kanta Jadi kita tengok dahulu latihan formatif dia So rajah 6.375 menunjukkan satu imej yang dilihat menerusi sebuah kanta cembung yang mempunyai panjang fokus 10 cm. So, anda boleh rujuk rajah 6.35 Jadi yang pertama, apakah ciri-ciri imej itu? Jadi kita boleh nampaklah beza yang sebenar di belakang dengan yang di depan ini, imej yang telah dibesarkan di bahagian hadapan. Okey, cirinya adalah maya, tegak dan dibesarkan Jadi lukiskan satu gambar rajah sinar untuk menunjukkan bagaimana imej dalam rajah tersebut terbentuk Jadi daripada imej dia kita tahu lukisannya adalah kedudukan objeknya adalah kurang daripada F nampak ni objek dia kurang daripada titik fokus. Dan apabila lukisannya dilukis ada dua garisan sinar. Yang pertama dia selari dengan paksi utama. Apabila dia masuk melalui kanta, dia akan terbias menuju ke titik fokus di bahagian hadapan dia Okey, garisan yang kedua pula menuju ke pusat optik kita akan lukis lurus Jadi kalau kita tengok lukisan di bahagian hadapan dia tidak bertemu, maka kedua-dua garisan ni diunjurkan ke belakang sehinggalah kedua-dua garisannya bertemu. Dan garisan ini dilukis putus-putus baik yang merah ataupun yang berwarna orange Jadi apabila kita lukiskan titik pertemuan ini, kita dapatlah imej yang juga kita lukis putus-putus secara tegak sama dengan kedudukan asal objek iaitu tegak Cuma kalau kita lihat kat sini imejnya adalah diperbesarkan Oleh kerana imej ni terletak kedudukan dia sama dengan objek dan terletak pula di hadapan kanta, maka imej ni adalah maya So ciri dia adalah maya, tegak dan dibesarkan. Okey, seterusnya cadangkan satu kedudukan yang sesuai untuk meletakkan objek bagi menghasilkan imej songsang. So imej yang songsang ini antara lukisan dia lah iaitu sama ada U lebih besar pada 2F ataupun U sama dengan 2F ataupun U lebih besar daripada F dan kecil daripada 2F. Jadi lukisan ini menunjukkan U terletak di antara F dan 2F lebih besar daripada panjang fokus tetapi kurang daripada 2 kali ganda panjang fokus. Jadi bila kita lukiskan objeknya, kita akan lukis dua garisan sinar daripada objek. Satu yang selari dengan paksi utama, apabila dia melalui kanta, dia akan menumpu ke titik fokus dan kita akan lukiskan garisan ni panjang lah Yang kedua kita akan lukiskan garisan yang menuju ke pusat optik dan di mana dia bertemu itu adalah imej So imej kat sini jelaslah dia adalah songsang nyata dan dibesarkan. So tiga kedudukan ni adalah kedudukan imej yang disongsangkan. Okay, seterusnya kita nak tengok latihan 6.3 pembentukan imej oleh kanta So sebelum kita tengok latihan, kita tengok dulu nota yang diberikan Jadi ini adalah beberapa jenis kanta sama ada dia adalah kanta cembung ataupun kanta cekung ada apa? Ada di kedua-dua belah sisi dia lah biconvex, plano convex plano concave, yang ni concave. Concave ni kanta cekung positif meniscus, negatif meniscus ni semua bentuk-bentuk dia lah kita dah bincang dah sebelum ni. So aktiviti nak menunjukkan kanta cembung sebagai kanta penumpu dan kanta cekung sebagai kanta pencapah Jadi ini adalah eksperimen dia. Okey, dan gambar rajah sinarnya dilukis seperti inilah bagi kanta cembung di mana sifat dia menumpu pada satu titik. Dan kanta cekung dia dicapahkan sinar dia dia akan tercapah apabila melalui kanta di mana pencapahan ini berasal daripada satu titik dipanggil titik fokus
Jadi kamu kena biasalah dengan istilah-istilah yang ada, iaitu titik fokus, ya, panjang fokus, jarak objek U, ya, jarak image V kecil, ya, pusat optik O. Okey, titik fokus ni huruf F besar, panjang fokus simbol dia adalah F kecil, ya. Okey. Dan seterusnya aktiviti ini adalah memerhati imej nyata dan menganggarkan panjang fokus bagi satu kanta cembung menggunakan objek yang jauh, seperti dalam gambar rajah ni lah, ya. Jadi hasilnya, ya, bagi kanta, ya, yang 10 cm, panjang fokus dia 10 cm, kanta 20 cm, panjang fokus dia adalah 20 cm. So infront dia, ya, sinar cahaya adalah selari, ya, bagi objek jauh, dan ni ciri-ciri dia adalah nyata, songsang dan kecil, ya. Jadi aktiviti dia adalah, ya, yang ni adalah lukisan dia lah, ya, kedudukan imej dan ciri-ciri imej yang terbentuk oleh kanta, ya. Jadi ada beberapa sinar yang kamu kena biasa lukis, ya. Yang pertama, yang selari dengan paksi utama, apabila dia melalui kanta, dia akan menumpu ke satu titik, ya. Dan yang ini, ya, adalah yang menuju ke titik fokus. Apabila dia melalui tengah kanta, dia akan lurus sama seperti paksi utama, ya. Dan yang ini dia terus bergerak lurus menuju ke pusat optik. So ini adalah 3 rajah ataupun sinar, ya, yang sepatutnya kamu telah kuasai lah. Okey, kanta cekung pun sama, ada 3. Pertama, yang selari dengan paksi utama, apabila dia melalui tengah kanta, dia akan mencapah yang seolah-olah datang daripada titik fokus di depan dia lah, ataupun di awal dia, ya. Dan yang ni pula, dia terus menuju ke titik fokus, ya, tetapi apabila dia melalui tengah kanta, dia akan lurus, ya, sama seperti paksi utama. Dan dia datang ni, dia menuju ni seolah-olah dia menuju ke titik fokus. Memang lukisan dia memang menuju ke titik fokus, ya. Dan yang ni dia selari sajalah, dia kena ke tengah kanta dan dia adalah bergerak lurus tanpa ada bengkokan, ya. So itu adalah 3 sinar cahaya, tapi kita akan guna 2 sajalah, ya. Sama ada kamu nak guna yang tengah ni memang digunakan. Okay, sama ada kamu nak guna yang pertama dengan yang kedua, ataupun yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga, ya. Jadi kombinasi 2 lah, ya. Okay, yang ketiga tu biasa memang digunakan. Jadi pilihan dia sama ada 1 ataupun 2. 1 dan 3 ataupun 2 dan 3, ya. Okey, ini adalah gambar rajah sinar, ya, bagi kanta cembung, ya. Jadi ada 3 sinar sebenarnya, tapi kamu lukis 2 sahaja, ya, untuk dapatkan titik persilangan bagi mendapatkan imej yang terhasil. Okey, sama juga kanta cekung. Ada 3 rajah sinar sebenarnya, ya, tetapi kamu hanya guna 2 sahajalah untuk mendapat imej yang terhasil daripada titik persilangan 2 garisan, ya. Yang satu yang lurus yang menuju pusat optik, satu lagi yang diunjurkan, ya. Okay, ini adalah gambar rajah sinar bagi beberapa kedudukan jarak objek bagi kanta cembung. Ini yang paling jauh, U lebih besar daripada F. So hasil lukisan dia, kamu akan dapat imej yang songsang, nyata dan diperkecilkan, ya. Ini adalah yang sama dengan 2F. Okay, dia sama dengan 2F. Jadi imej dia adalah nyata, songsang dan sama saiz. Dan seterusnya di antara F dan 2F, imej dia adalah nyata dan dia mula start besar, ya. Nyata, songsang dan besar. Okey, kalau pada U sama F, dia akan dapat imej yang di infinity, ya. Maya, tegak, besar, ya, dan ini adalah berada di infinity, ya. Dan seterusnya yang lebih kecil daripada F, okay, imej dia adalah maya, tegak dan besar. Okay, ini adalah ciri-ciri imej bagi beberapa jarak objek, ya. Jadi manakah kedudukan imej nyata? Imej nyata adalah pada U lebih besar daripada 2F, U sama dengan 2F, dan U di antara F dan 2F.
Okey, imej maya sebenarnya kedudukan dia adalah U kurang pada F dengan U sama dengan F. U sama dengan F tu dia infinity, ya. Jadi dia anggap maya lah. Okey, ini adalah gambar rajah kanta cekung, ya. Yang dilukis di mana ciri dia sama saja, iaitu maya, tegak dan dikecilkan, ya. Yang ni yang paling jauh jarak objek dia, imej terhasil kecil. Yang ni dekat sikit, ya, dia punya jarak objek iaitu antara F dan 2F. So imej terhasil lebih besar. Maknanya semakin dekat kamu lukis jarak objek ni, semakin besar, ya, imej yang terhasil. Tetapi walau bagaimanapun kalau dibandingkan dengan objek, dia tetap lebih kecil daripada objek, ya. Sebab tu imej ni sama saja maya, tegak dan kecil, ya, diperkecilkan. Jadi maknanya kanta cekung ni dia tidak dipengaruhi oleh jarak objek. Ini adalah eksperimen lah, ya, untuk menentukan kedudukan imej dan ciri-ciri imej terhasil lah, ya. Okey, dimasukkan dalam jadual. Okey. Okey, dan hasil dia kalau bagi kanta cembung, dia ada pelbagai ciri, ya, bergantung pada jarak objek. Okey. Dan kalau kanta cekung, lukislah di mana saja, sama ada dekat ataupun jauh. Imej terhasil tetap sama, iaitu maya, tegak dan kecil, ya. Okey, bagi kanta cembung, yang manakah imej dia adalah nyata dan yang mana satu imej maya? So imej nyata, ya, daripada yang paling jauh lah, lebih besar daripada 2F, sama dengan 2F ataupun di antara F dan 2F. Okey, imej maya bermula daripada U sama dengan F dan U kurang daripada F, ya. Okey, ciri sempurna bagi imej nyata yang dibentuk oleh kanta cembung ialah nyata dan songsang. Yang lain tu dia bezalah, sama ada dia kecil, diperkecilkan, sama saiz ataupun dibesarkan. Nyata songsang tu sama saja, ya. Ini adalah pembesaran linear, ya. Apabila satu objek dilihat melalui kanta pembesar pada jarak yang kurang daripada panjang fokus. Ini Q kurang pada F lah. Saiz imej yang dibentuk oleh satu kanta cembung bergantung pada kedudukan imej. Jadi manakah imej yang dibesarkan? Di antara kedudukan dia antara F dan 2F ataupun U kurang daripada F. Mana dekat, ya. Kalau imej diperkecilkan adalah kedudukan objek dia lebih besar daripada 2F. Ini kita boleh tengoklah, ya. Okey, ni untuk kamu kira pembesaran kanta, iaitu sama ada kita gunakan jarak imej V bagi dengan jarak objek ataupun tinggi imej bagi dengan tinggi objek. Pembesaran kurang per 1 maknanya imej tu kecil, diperkecilkan. Pembesaran sama dengan 1, imej tu jadi sama saiz. Kalau pembesaran tu lebih daripada 1, imej tu dibesarkan. Itu daripada nilai kita dah tahulah berapa kali ganda dibesarkan ataupun diperkecilkan, ya. Jadi ingat pembesaran tidak ada unik lah. Okey, kita tengok soalan pertama, iaitu tutorial 6.3. Rajah memberikan kedudukan objek pada U cm daripada kanta cembung, ya. Jadi panjang fokus ialah 20 cm, ya. Jadi kalau kita tengok kat sini, ya, ada bagi beberapa jarak objek U 10, 15 sampailah 45, ya. Jadi yang manakah tidak benar soalan dia? So kalau U 10 makna kurang daripada jarak fokus, bermakna maya dan besar. Maya tegak besar. Okey, ni betul. Okey, 15 masih lagi kurang, dia juga adalah maya, tegak dan besar. Okey, 35 ni dia terletak di antara, ya. Jadi dia adalah nyata, songsang dan diperbesarkan. So kecil ni salah ni, ya. Kalau dia lebih besar daripada objek, ya, 45 ni lebih besar pada objek. 45 ni lebih besar daripada jarak fokus, ya. Maka dia adalah nyata, songsang dan diperkecilkan. So yang ni sebenarnya betul. So jawapan dia bukan D, ya. Jawapan dia sebenarnya ialah C. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Okey, seorang pelajar melukis sinar cahaya yang melalui kanta P, Q, R dan S, ya, seperti tunjukkan gambar rajah bawah. Lukisan yang manakah menunjukkan lintasan cahaya yang betul, ya. So ini dia lalu tengah kanta. So dia memang takkan terbiar apa-apalah. So ini betul sebenarnya. Okey, yang ni dia lalu garis sinar ni selari dengan paksi utama.
Selepas dia melalui kanta, dia tercapai daripada titik fokus. So, betul. Dan seterusnya, lalu kanta cembung, selari, lepas tu dia menuju ke titik fokus. Ni tak tuju pun ni. Ya. So, salah. So, yang ni dia terus ke pusat optik. So, betul. So, jawapan dia 1, 2 dan 4. So, betul lah jawapan dia C ya. Okey, kita tengok soalan nombor 3 ya. Rajah menunjukkan pembentukan imej suatu objek oleh sebuah kanta cembung. Jadi kat sini kita dah nampak nilai dibagi ya, iaitu daripada objek ke kanta. So ini adalah jarak objek ya. So nilai dia adalah 8 cm. Okey, di sini dia ada bagi tinggi objek. Maknanya HO lah. HO dia adalah 2 cm. Okey, di sini kita tengok ya, dia nak soalan nak tinggi imej. Okey, soalan nak tinggi imej maknanya HI lah. HI berapa? Okey. Kita ada lagi maklumat daripada objek ke imej ni, kita ada nilai ni 26. So ini adalah sebenarnya belum lagi jarak imej lah, sebab dia daripada objek ke imej. Jadi imej sebenarnya jarak dia daripada imej ke tengah kanta ya. Jadi untuk dapatkan nilai V, jarak imej, kita kena tolak lah ya. 26 tolak 8. So 26 tolak 8 adalah 18. Okey. Jadi kita tahu formula melibatkan pembesaran 1M sama dengan V per U. Okey, satu lagi tinggi imej bagi dengan tinggi objek. Jadi sebenarnya kamu boleh samakan dia lah ya. Jadi sebenarnya V per U sama dengan tinggi imej bagi tinggi objek. So V kita adalah 18. Objek kita adalah 8. Okey, tinggi imej kita tak tahu. Okay, tinggi objek ialah 2. Jadi kamu darat silang je lah ya. So HI okey, 18 dengan 8 ni. So kita boleh guna sifir 2 lah ya. Yang ni adalah 4. Ini adalah 9 ya. So 9 kali 2 18 bagi dengan 4 ya. 18 bagi 4, kita akan dapat 4.5 cm. So jawapan dia ialah B lah. Ya, so kamu boleh gunakan yang ni ya. Boleh dapatkan daripada direct, tak payah kira satu-satu. Tapi boleh juga nak kira lah. So V bagi U dapat pembesaran dia. Ada masuk dalam HI bagi HO, boleh juga ya. Ataupun nak buat direct macam ni pun boleh. So dapatlah jawapan dia 45 cm ya. Menggunakan rumus pembesaran. Okey, 4. Rajah menunjukkan satu objek diletakkan di hadapan satu kanta cembung. Apakah ciri imej yang terbentuk? Okey, di sini kita nampak jelas objek tu terletak di antara F dan 2F ya. So U ya berada kurang dan lebih besar, lebih besar daripada F, okey, kurang daripada 2F. So kalau kedudukan ini ya, kalau kamu ingat nilai dia punya ciri imej lah ya. Ciri imej dia adalah nyata. Okay, ingat cikgu dah kata nyata gen dia songsang. Okey. Dia letak di antara ni, dia dah jadi diperbesarkan ya. Diperbesarkan. Okey ya. Bagi yang hafal lah. Kalau tak hafal kamu boleh lukis, tak ada masalah. Okey, lukisan dia senang je. Yang ni selari dengan paksi utama. Okey, bila dia melalui kanta, dia akan menuju ke titik fokus. Tapi guna pembaris lah lebih senang ya. Okey, cikgu ni tak guna pembaris ya. Okey, yang ni seterusnya dia akan melalui pusat optik. Pusat optik dia lurus saja. Okey, betul-betul kena pada pusat optik lah. Okey. Okey, di mana dia bertemu ni, itu adalah imej ya. Macam ni lah lukisan dia. Dan jangan lupa garisan sinar. Okay. Kalau dalam fizik, soalan esei dia boleh dapat 3 markah lah. Ini yang pertama, garisan kedua, dan imej yang dilabelkan anak panah dia ke bawah. Tapi semua ni kena lukis guna pembaris. Ya. Okay. Ada 2 cara lah, sama ada kamu hafal ataupun kamu lukiskan dia. Ya. Okay. Rajah mana yang betul bagi satu kanta cembung? Okey, mana satu yang betul ya?
Kantar dia tak lukis, tapi yang pentingnya kita tahu titik tengah dia lah. Okay, yang ni jarak dia lebih besar daripada 2F. Okay, kita nampak. Okay, yang ni selari ni betul. Oh sorry, ni salah. Sebab sepatutnya dia pergi pada titik fokus, bukan pada 2F. Okay, sepatutnya pada titik fokus ya. So guys, ni salah. Yang ni sepatutnya menuju ke tengah. Sini. Ni pun salah. So ni salah lah. Ya. Soalan nak yang manakah betul ya. Okey, soalan nombor 2. Selari pasti utama dan dia menuju ke titik fokus bila setelah melalui kantar. Okey, ni betul. Yang ni dia lalu pusat optik direct. Okey, ni macam betul dah ya. Okey, tengok yang ni dia selari dan dia menuju ke 2F ni salah kelas. Dia akan sepatutnya dia menuju ke F. Menuju ke sini. Okey. Okey, yang ni dia pergi ke titik fokus dan dia selari selepas melalui kantar. Okey, ni betul. Tapi dia salah yang guys yang pertama, ya. Okey, yang ni kita tengok apa kesalahan dia. Okey, nak salah sebab dia direct. Di mana boleh direct ni? Sebab dia sepatutnya lurus dulu. Lurus dulu. Bila dia ke tengah, bila dia masuk kantar sampai tengah kantar baru dia menuju ke titik fokus. Guys, yang kedua ni betul. Ni salah lah. Jadi betul lah, jawapan dia adalah B ya. Okay, seterusnya nombor 6. Rajah menunjukkan pembiasan sinar cahaya yang betul selepas melalui sebuah kantar ya. Okey, kalau kita tengok sini, dia selari ni tapi dia tak sampai lagi tengah kantar ni. Ya, so ni salah. Dia menuju ke titik fokus tu betul lah. Cuma kat sini dia tak sampai. Dia sampai kantar cembung terus dia bengkok. Tu salah ya. Sepatutnya sampai ke tengah kantar ya. Jadi itu sepatut dia. Okey, seterusnya B. Ni tak ada, ni memang salah sebab dia direct dia masuk lalu kantar. Sepatutnya dia lurus dulu. Lepas tu bila dia sampai tengah kantar baru dia menuju ke titik fokus. Okey, yang ni dia pergi ke tengah kantar lepas tu dia lurus. Ni salah, sepatutnya dia lurus je lah sampai ke bawah. Okey. Yang ni betul. So jawapan dia ialah C. Okey. Rajah 5.1 atas menunjukkan rajah sinar sebuah kantar cembung dengan panjang fokus 35 mm dalam sebuah kamera yang menghasilkan satu imej dengan ketinggian H1. Inilah ya. Okey, bawah dia rajah menunjukkan satu rajah sinar kantar cembung dengan panjang fokus 50 mm dalam sebuah kamera yang menghasilkan satu imej H2. Ni beza panjang fokus. Yang ni pendek 35. Yang ni lebih panjang 50 mm. So, lihatlah perbezaan dua gambar ni. Okey. Jadi, bila kamu lihat, kamu akan nampak perbezaan dia lah. Ya. Jadi, perbezaan ni yang kamu perlu teliti lah. Ya. Jadi, bezanya yang ni panjang fokus dia pendek. Ya. F dia pendek. Yang ni F dia lebih panjang. Jadi, kita nampak beza imej yang terhasil. Ya. Yang mana lebih besar. Ya. Okey, kita boleh nampak ketebalan kantar ni tak sama ya. Itu perbezaan dia lah. Okey, persamaan dia apa? Kedua-duanya songsang ya. Okey, yang ni nampak diperkecilkan, yang ni nampak diperbesarkan. Itu masih lagi perbezaan ya. Okey, kamu sepatutnya kajilah bila dapat soalan macam ni, kaji apa perbezaan dia, apa persamaan dia ya. Dari segi fizikal yang kita nampak lah ya. Kalau kamu faham konsep itu lebih baik lah ya. Nyatakan fenomena cahaya terlibat untuk menghasilkan imej oleh kantar cembung. Okey, oleh kerana dia masuk medium berbeza daripada udara ke kaca, contoh kantar kaca itu adalah pembiasan. Okey, ini betul. Okey, perhatikan rajah 5.1 dan 5.2 bandingkan ketebalan, dapat jelas ya. 5.1 lebih tebal daripada 5.2. Ni kamu nampak jelas lah, nampak. Ni tebal. Ini nipis ketebalan ni. Ini jelas ya. Okey, seterusnya bandingkan panjang fokus. Ini pun nampak daripada soalan dah ada ya. Satu yang atas tu 35. Okey, yang satu lagi bawah ni 50. Jadi dah tentulah 5.2 lebih panjang daripada 5.1. Okey, bandingkan ketinggian imej pun nampak jelas H2 tu. Yang ni nampak jelas dia lebih tinggi ya berbanding dengan yang ni. Okay, jadi H2 dia lebih tinggi daripada H1 ya. Maknanya yang 5.2
H2 dia lebih tinggi daripada 5.1. Okay, berdasarkan jawapan anda di 5.2, hubung kaitkan ketebalan kanta dengan panjang fokus. Dia adalah berkadar songsang. Ya? Ataupun semakin bertambah ketebalan kanta, semakin pendek panjang fokus. Ya? Ataupun jarak fokus. Okey, panjang fokus dengan ketinggian. Yang ni berkadar terus. Semakin bertambah panjang fokus, semakin bertambah ketinggian imej. Dia berkadar terus. Nak jawab secara berkadar boleh, nak jawab seperti mana cikgu nyatakan tadi pun boleh. Semuanya satu markah lah. Okey, selai daun yang ditutup oleh angin yang kuat menutupi bahagian atas kanta cembun dalam rajah 5.1. Apakah akan terjadi kepada saiz dan kecerahan imej? Bila ditutup bahagian atas kanta, sebenarnya dia telah mengurangkan cahaya masuk. Jadi saiz imej tu kekal lah, tapi kecerahan dia berkurangan sebab dia menutup cahaya yang masuk sebenarnya. So saiz kekal ni 1 markah, kecerahan berkurangan ni 1 markah sebab dia 2 markah. Okey, seterusnya kita nak tengok soalan SPM 2009. Nampak seakan-akan soalan kamu, formati kamu. Rajah 8.1 menunjukkan satu imej yang lihat menerusi sebuah kanta. Namakan fenomena yang terlibat. Ini adalah pembiasan. Okey, lukiskan rajah sinar yang menunjukkan bagaimana imej dalam rajah 8.1 terbentuk. Imej ini adalah imej yang diperbesarkan. Okey. Macam mana tahu? Kamu boleh nampak beza lah. Okey, imej yang diperbesarkan. Nampak ni 12, 13 ni kan kecil belakang ni kan. Okey, dalam bulatan ni dia lebih besar. Jadi imej diperbesarkan, kedudukan dia adalah bagi kanta besar dia adalah kurang daripada F. So ni lah kedudukan objek dia, yang ni. So kamu lukislah macam biasa, lurus dengan pasu utama sampai tengah kanta dia menuju ke titik fokus. Okey, yang kedua dia menuju ke pusat optik. Okey, dia tak akan bertemu dua ni. Okey, jadi kena tarik ke belakang, unjurkan belakang sampai dia bertemu. Di mana dia bertemu itu adalah imej. So 3 markah tu, ni lah gaisan yang pertama ni sampai unjuran belakang. Gaisan yang kedua sampai unjuran belakang. Okey, yang diunjurkan ni putus-putus Dan satu lagi imej yang dilabelkan. So 3 markah. Itulah markah yang didapatilah. Okey, panjang fokus dalam rajah 8.2 ialah F, merujuk pada F. Cadangkan satu kedudukan yang sesuai untuk meletakkan objek bagi menghasilkan imej songsang. So ini adalah 3 tempat imej songsang lah. U lebih besar pada F, U lebih besar daripada 2F, dan U di antara F dan 2F, ataupun U sama dengan 2F pun betul jugalah. Okey, U lebih besar pada F ni sebenarnya lebih kurang yang ni lah sebenarnya. So ni tempat dia lah. Kamu lukis sebenarnya 3 tempat lah. Yang ni sebenarnya sama dengan yang ni, U antara F dan 2F. Jadi betul lah soalan ni, hampir sama dengan latihan formatif kamu. Okey, dah habis dah. Okay, itu sahaja Cikgu. Terima kasih sudi menonton. Cikgu harap penerangan ini dapat membantu kamu memahami tajuk 6.3 ini, dan kamu boleh buat ulang kaji melalui video ni lah. Okay, itu sahaja Cikgu. Assalamualaikum.